أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan mendengar pembentangan kertas kerja yang kedua yang akan dibentangkan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Nasruddin bin Haji Daud, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Islam, Dakwah, Penerangan dan Hubungan Seranta Negeri Kelantan. Beliau merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meranti Pasir Mas Kelantan, juga merupakan bekas Speaker Dewan Undangan Negeri, dikenali sebagai orang yang kuat ceramah. Mana-mana tempat beliau pergi, biasanya beliau akan menyampaikan ceramah. Tak peliklah kalau sekiranya digelar sebagai kaki ceramah. Itulah sedikit mengenai latar belakang beliau. Untuk tidak melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk untuk mempersembahkan pembentangan kertas kerja yang bertajuk Gerakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Pengalaman Kerajaan Negeri Kelantan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim, imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin, wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bi ta'alimihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala alladhina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Maksudnya orang-orang yang jika kami berikan kepada mereka kekuasaan memerintah di atas muka bumi ini, mereka mendirikan salat serta mengeluarkan zakat. Mereka menyuruh kepada perkara yang ma'ruf dan mereka melarang dari melakukan kejahatan dan perkara-perkara yang mungkar. Dan ingatlah, bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Yang dihormati saudara pengurusi majlis, Yang Berhormat Datuk Bentara Setia Tuan Guru Datuk Haji Abdul Aziz bin Ni'mat, mantan Menteri Besar Kelantan, Yang berbahagia Datuk Haji Abu Bakar Cik, pengurusi kawan, yang dihormati Al-Fadhil Datuk Haji Abdul Kadir, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Kelantan, Yang Berhormat Datuk Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan, Yang Berhormat Timbalan Exco Kerajaan Negeri, ahli-ahli yang berhormat, tetamu-tetamu daripada negeri Pulau Pinang, Selangor yang akan membentangkan kertas kerja, hadirin dan hadirat, pegawai-pegawai dan kaki tangan kerajaan serta pelajar-pelajar yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah,
kita dapat meneruskan program kita pada pagi ini, dan saya diminta untuk membentangkan kertas kerja yang bertajuk Gerakan Amal Ma'ruf Nahi Mungkar Pengalaman Kerajaan Negeri Kelantan. Sebelum daripada saya membuat pembentangan, suka saya menarik perhatian hadirin dan hadirat sekalian kepada kertas kerja yang dibekalkan. Ada beberapa pembetulan, iaitu muka surat 2. Pengalaman pentadbiran negeri Kelantan amat menarik untuk dikongsikan disebabkan susu-galuh politiknya beberapa kali mengalami pertukaran kerajaan. Pada tahun 95 hingga 59, Kelantan diperintah oleh Kerajaan Perikatan. Manakala pada tahun 59 hingga 74, Parti PAS berjaya mengambil alih negeri Kelantan. Dan pada tahun 74 hingga 78, di sini disebut 76, 74 hingga 78, PAS telah memerintah bersama-sama kerajaan campuran 74-78. Kerajaan campuran yang disebut Barisan Nasional. Dulu PAS bergabung dengan Parti Perikatan dan ditukar Perikatan kepada Barisan Nasional. 74 hingga 78, itu pembetulan. Pada tahun 90 hingga tahun 95, Kelantan sekali lagi diperintah oleh Kerajaan Perpaduan Ummah, Angkatan Perpaduan Ummah, PAS, Parti Semangat 46, Berjasa dan Hamim. Harap diperbetulkan. Kemudian muka surat 10. Perenggang yang ketiga, walaupun kanun jenayah hudud, walaupun kanun hudud itu tidak dapat dilaksanakan kerana halangan badan kuasa perundangan, namun cita-cita kerajaan negeri Kelantan tidak pernah pudar. Malah pihak negeri Kelantan mengambil langkah alternatif melalui pendekatan dakwah, melancarkan sambutan Hari Hududullah dengan peruntukan disebut di situ lebih kurang 1 juta, sebenarnya 100,000. Itu kesilapan catat, 100,000 bukan 1 juta. Kita sambut Hududullah dengan peruntukan 100,000, dan tahun ini hanya 90,000. Yang 1 juta itu ialah bajet tahun 2014 untuk prasarana pelaksanaan hudud. Itu kita peruntukkan 1 juta. Itu minta diperbetulkan. Kemudian muka surat 11. Perenggan yang terakhir, kejayaan utama misi amal ma'ruf nahi mungkar ialah lahirnya seorang pemimpin yang berkelibar, yang bukan sahaja mempunyai kuasa politik, tetapi juga seorang ulama yang memimpin negeri Kelantan selama 23 tahun. Itu silap, bukan 20 tahun, 23 tahun. Seterusnya muka surat 14. Penggan pertama, setiap program diwajibkan menyediakan tempat solat bagi memudahkan mendirikan solat. Disebut itu Kelantan adalah negeri pertama yang mewajibkan pihak stadium berhenti rehat untuk mengizinkan laungan azan. Itu tidak tepat. Sewaktu perlawanan bola sepak diadakan, para penonton disediakan tempat untuk solat di luar stadium ataupun ruang khas di bangunan stadium. Bukan duduk tengah main bola berhenti azan tak. Itu silap. Cuma pemain kita beri ruang dan kita minta mereka salat, penonton pun salat. Kemudian muka surat 16, perenggan yang ketiga. Perenggan yang keempat.
PAS berjaya mengekalkan pemerintahan negeri Kelantan selama 23 tahun, selama 6 penggal, bukan 4 penggal, 6 penggal, selama 6 penggal pilihan raya, daripada tahun 90 sampai tahun 2013, 6 penggal. Itu kita tak campur dengan waktu kita mula-mula memerintah tahun 59 sehingga tahun 78, itu 4 penggal. Maknanya PAS lah memerintah Kelantan ini selama 10 penggal. Alhamdulillah, 10 penggal kalau dikira daripada tahun 59 ya. Baik, kita pergi seterusnya. Ayat yang saya bacakan tadi menjelaskan bahawa pemerintah naklah menjaga hablum minallah, yang disebut dalam Al-Quran, alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah. Orang-orang yang bila mereka diberi kekuasaan memerintah, jika mereka diberi kekuasaan memerintah, mereka mendirikan sembahyang. Kena jaga hablum minallah, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, wa atawuz zakah. Kena jaga hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Menjaga kebajikan rakyat. Yang ketiga, wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Menyuruh perkara yang ma'ruf, mencegah perkara yang munkar. Artinya melaksanakan dakwah Islamiah, menyuruh kepada ma'ruf dan menghalang kemungkaran daripada berlaku di dalam negara. Ini tugas pemerintah. Bila kita bercakap soal amar ma'ruf nahi munkar, pengalaman kita, maka kita naklah memahami apa dia ma'ruf, apa dia munkar terlebih dahulu. Ma huwal ma'ruf wa ma huwal munkar. Al-ma'ruf ismun likulli fi'lin yu'rafu bil aqli aw syar'i husnu wa huwa khilaful munkar. Definisi ma'ruf ialah tiap-tiap perkara yang akal ataupun syarak tahu bahawa perkara itu baik. Akal manusia kata baik, syarak kata baik, itu ma'ruf lah. Wa huwa khilaful munkar. Ma'ruf itu ialah benda yang berlawanan dengan munkar. Ataupun ada ulama yang mendefinisikan ma'ruf itu, al-ma'ruf huwa ma hassanahu syar'u. Apa yang syarak kata baik, itu ma'ruf lah. Apa dia al-munkar? Al-munkar lughatan al-amrul qabih. Munkar dari segi bahasa ialah perkara buruk, perkara yang tak elok, itu munkar. Wa syar'an dari segi syarak ialah ma khalafa ma huwa min al-ibadah fi'lan aw tarkan. Suatu yang bercanggah dengan ibadat, sama ada tak buat perkara yang diperintah atau buat perkara yang dilarang. Munkar ni ialah benda yang bercanggah dengan ibadat. Apa dia benda tu? Sama ada tak buat perkara yang diperintah. Tuhan perintah, kita tak buat, munkar. Tuhan perintah supaya kita semayang, kita tak semayang, munkar. Atau buat perkara yang dilarang. Tuhan larang kita minum arak, kita minum arak, itu munkar. Mudah tu ya. Ataupun disebut al-munkar ma qabbahu syar'u. Benda yang syarak kata benda tu tak elok, itu munkar lah. Baik, bila kita memerintah negeri Kelantan tahun 90 dan parti memutuskan Tun Guni Aziz jadi Menteri Besar, maka di antara perkara utama yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri ialah memindahkan duit kerajaan daripada bank ribawi kepada
bank yang mengamalkan syariat Islam. Duit kerajaan ni sikit-sikit pun banyak. Kata ya sikit, tapi banyak. Jadi Tok Guru panggil Datuk Pegawai Keuangan Negeri, minta pindah daripada bank ribawi kepada bank Islam. Maka pengurus-pengurus bank mari bertemu dengan Tok Guru Aziz. Mari merungut macam mana bank nak berniaga kalau habis duit kerajaan dalam bank-bank ni diambil, ditarik masuk bank Islam. Waktu tu bank Islam, bank muamalat pun tak ada lagi, baru Tok Guru kata tidak salah saya, salahnya pasal bank tidak gunakan sistem perbankan Islam. Saya kena tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Riba diharamkan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini semua kita tahu. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Dan saya masih ingat lagi, Tok Guru kata pegawai bank ni siapa tak minum, TO pun tak minum. Hak akak. Mana kecewa je dia. Akhir sekali bila balik, barangkali mereka melaporkan kepada badan yang tertinggi pengurusan bank. Akhir sekali bank yang berbentuk ribawi telah buat sistem Islam, ada counter Islam. Sampai sekarang ni kita tengok tiap-tiap bank ada counter Islam. Bank Bahtera Commerce ada counter Islam, HSBC ada counter Islam. Ini di antara yang kerajaan kita buat. Kemudian mulakan mesyuarat kerajaan. Mesyuarat parti lama dah. Hak kerajaan. Mulakan dengan Al-Fatihah. Dan diakhir dengan Suratul Asri dan Tasbih Kafarah. Sebab Tok Guru sebut kena mula dengan Al-Fatihah ni. Sebab dalam Al-Fatihah itu ada ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kita nak mesyuarat ni, biar Allah Ta'ala tunjuk jalan yang lurus. Jalan lurus ni, jalan yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Disebut dalam ayat yang lain, jalan minan nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Jalan para nabi, para siddiqin, syuhada dan juga salihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murka. Waladhdallin, bukan jalan orang yang sesat. Jadi bila kita mulakan dengan nama Allah, minta Tuhan bagi hidayah petunjuk, jauh daripada kesesatan, insya-Allah perbincangan kita adalah perbincangan yang menjuruskan ke arah kebaikan dan diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kecil, ini benda besar. Benda besar. Setengah orang anggap kecil. Jangan anggap kecil. Fatihah ni kalau kita tak baca dalam tiap-tiap rakaat, tak sah sembahyang. Walaqad atainaka sab'an minal mathani. Demi sesungguhnya kami telah kurniakan kepada engkau wahai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat. Yaitu suratul Fatihah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Rasulullah menyatakan tidak ada sembahyang bagi orang yang tak baca Fatihah. Imam Syafi'i menyatakan la salata di sini maksudnya tidak sah sembahyang orang yang tak baca suratul Fatihah. Alhamdulillah. Sampai sekarang diamalkan. Yang kedua, menetap secara rutin program tazkirah mingguan di pejabat kerajaan dan syarikat GLC. Ada tazkirah. Bahkan di Kota Darul Naim, tazkirah. Jadual tazkirah ni mula-mula Menteri Besar sendiri. Lepas tu, timbalan Menteri Besar. Diikuti oleh speaker. Esko. Tazkirah. Pegawai-pegawai kerajaan. Sebelum tazkirah tu baca Quran. Baca Quran
kemudian terjemuh apa yang dibaca. Ini tiap-tiap pagi baca Quran. Alhamdulillah. Mewajibkan, yang ketiga mewajibkan etika berpakaian, menutup aurat dan sopan. Orang Islam wajib menutup aurat. Orang bukan Islam pakaian sopan. Ini amar ma'ruf. Kita pun wajib. Alhamdulillah, tak ada yang tak tutup aurat kaki tangan kerajaan negeri. Orang bukan Islam pun pakai pakaian yang sopan. Ini merupakan perintah Allah. Orang lelaki pun wajib tutup aurat. Ada aurat cara dia, orang perempuan aurat cara dia. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Orang perempuan tidak boleh menzahirkan perhiasan tubuhnya kecuali yang lahir daripadanya, al-wajhu wal kaffan, iaitu muka dan dua tangan. Tidak mengeluarkan lesen premis untuk kegiatan perjudian dan tempat-tempat yang menjadi punca maksiat. Kita tak benarkan. Walaupun yang mengeluarkan lesen ini sebenarnya Kementerian Keuangan, tapi lesen premis itu bawah bidang pihak berkuasa negeri, pihak kerajaan tempatan. Jadi syarat Kementerian Keuangan nak keluar lesen ni mesti ada tempat untuk berjudi. Jadi lesen tempat tu bawah kerajaan negeri. Jadi bila kita tak bagi lesen, dia nak berjudi, mana tak ada tempat. Dia nak berjudi atas langit tak boleh. Jadi walaupun kuasa kita terhad, kita guna. Beri lesen judi ni kuasa Kementerian Keuangan. Tapi lesen tempat berjudi kuasa kita. Dia bagi lesen, kita tak beri tempat. Dia nak berjudi mana? Ini dengan kuasa. Ini yang kita buat. Di antaranya, banyak di antaranya. Saya nak sebut 23 pasal kita 23 tahun dah mereka. Tidak dibenarkan dibuka kelab malam. Kita tak benar. Menghapuskan kegiatan pelacuran. Pengawalan kedai gunting. Orang lelaki tak boleh gunting orang perempuan. Orang perempuan tak boleh gunting orang lelaki-lelaki. Rambut orang lelaki-lelaki tak boleh. Menyusun semula penjualan arak mulai 1 Julai 1993, di mana semua jenis arak tidak dibenarkan lagi diminum di tempat awam, termasuk hotel-hotel, restoran-restoran ataupun kedai-kedai makan. Namun begitu, orang bukan Islam boleh minum di rumah-rumah kediaman mereka ataupun tempat-tempat yang bukan tempat awam. Bila Tok Guru buat peraturan tak boleh minum arak, orang Islam memang tak boleh, orang bukan Islam pun dia kelayak ramai tak boleh. Kita hadkan. Saya masih ingat pada waktu itu Cina merancang untuk mengadakan pesta arak. Anak lawan arahan Menteri Besar nak buat pesta arak besar-besaran. Pemerintah tanya Tok Guru. Tok Guru kata, loh lah dia nak minum arak, belah dia minum biar bocik perut, biar terjun sungai kata. Biar pecah perut dia minum. Cina pun berhenti, tak berani, takut pecah perut sungguh. Tak jadi pesta arak. Alhamdulillah. Minum biar pecah perut, Tok Guru kata. Ini apa yang berlaku. Kita hadapi kesukaran. Bukan senang. Tapi kita buat. Sekarang ni alhamdulillah. Kita dapat kawal. Dan orang Cina ada yang jumpa Tok Guru. Perempuan-perempuan Cina terima kasih kepada Tok Guru. Pasal suami dia tak mabuk dah. Dulu mabuk. Memang kita nak haramkan orang bukan Islam minum arak tak boleh. Sebab ada di antara agama mereka yang membenarkan. Kita orang Islam memanglah haram. Tapi kita kawal. Nabi sebut al-khamru ra'su kulli fahishah. Arak itu adalah kepala kepada segala kejahatan.
Sebab bila orang ni akal dia hilang, dia boleh buat apa saja dia boleh buat. Bila akal dia hilang. Sebab tu kita tengok gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat kita. Kenapa orang zaman dulu walaupun jahat tapi dia tak curi kapur dia? Cuba tanya orang zaman dulu, dia jahat, dia pergi merompok kampung orang lain. Orang zaman sekarang dia jahat, dia rompok kampung dia sendiri, rumah dia sendiri pun dia rompok. Pasal apa? Pasal otak dia rosak. Sama ada kerana aruk, atau kerana dadah, atau kerana pay kuda. Bila rosak ni, dia tak ada pertimbangan. Memperkenalkan takaful kifalah untuk warga emas. Dan saya masih ingat lagi dalam Dewan Negeri, Wakil Ayah UMNO mengatakan bahawa ini semua cakap-cakap politik dan ini semua pembohongan. Bagaimana kerajaan negeri nak dapat duit untuk mencarum takaful kifalah kepada seluruh rakyat. Warga emas umur 60 tahun ke atas, tak kira Melayu, Cina, India, tak kira fahaman agama, seluruh rakyat Kelantan, warga emas yang meninggal dunia bila mencarum, bila isi kerajaan yang mencarum, bukan dia, isi borang saja, mati bayar. Peringkat permulaan 2,500 dulu. Kita membayar 2,500. Okey, Ayah UMNO tak percaya. Dan saya sebut kepada mereka, kalau tak percaya, hak umur 60 hacu telah mati, nak tahu kita bayar apa dah. Tak berani wakil ayat nak mati. Wakil ayat pun kita nak bayar juga kalau mati. Kita bayar, alhamdulillah, sampai sekarang. Cuma oleh kerana keuangan kita terhad, Tok Guru mengumumkan bahawa kita kurangkan daripada 2,500 kepada 1,500, tapi kita bayar. Wal yunfiq zu sa'atin min sa'ati. Kaedah perbelanjaan dalam Islam ni, kalau kita ada duit banyak, kita bagi banyak. Kalau kurang, kita kurang. Dan insya-Allah kalau dapat royalti, barangkali lebih daripada ni pun kita boleh tambah. Tak ada masalah. Dan kerajaan terpaksa tambah tiap-tiap tahun bajet. Bila kita bayar kifalah ni, kau acak mati. Bukan kau acak, kau ramai. Mati ni sekali seorang ya. Tak apa, kita bayar. Sehingga dalam dewan baru ni pun heboh. Ketua pembangkang kata tak bayar. Saya jawab tak bayar kerana tak mati. Dia marah ke saya. Memang saya kata nak suruh bayar mati dulu. Dan kita minta kalau ada nama-nama yang tidak dibayar, dikatakan tak bayar lewat, tak apa, kita akan uruskan. Dia tak bawa nama tu sampai hari ni. Saya kata apa lagi? Sebab kita tak kira faham tu. Tidak mengeluarkan lesen premis kepada pusat hiburan, kita tak keluar. Tempat disko, pusat karaoke, seterusnya membanyakkan papan tanda berunsur dakwah. Sehingga apa nama ni, iklan-iklan pun kita tak benarkan iklan yang mendedahkan aurat. Gambar pun wajib tutup aurat. Orang tu lagilah wajib tutup aurat. Gambar pun kita pun wajib. Kita tak benar. Kita tidak akan luluskan iklan yang menggunakan gambar yang tidak menutup aurat. Melarang papan tanda iklan yang memperaga wanita yang bercanggah dengan Islam. Yang ke-14, meluluskan enakmen Qanun Jenayah Syariah 2 ataupun terkenal dengan Undang-Undang Hudud. Ini kita telah luluskan tahun 1993 lagi. Untuk membendung jenayah yang berlaku dalam masyarakat. Dan kita tengok hari ini terbukti bahawa undang-undang manusia gagal untuk membendung jenayah. Baru-baru ni kita lihat bagaimana pegawai bank ditembak oleh pengawal sendiri. Pengawal bank itu sendiri tembak seorang pegawai wanita yang sedang memasukkan wang dan melarikan wang 400,000 lebih. Kenapa perkara ini boleh berlaku? Itu persoalannya.
Dan kenapa orang seperti ini boleh dilantik sebagai pengawal keselamatan? Dan maklumat yang kita terima disebut dalam akhbar bahawa IC pengawal ni pun IC Plesu. Syarikat ni sendiri tak ada lesen pun untuk membawa senjata api. Tapi kenapa dibenarkan beroperasi? Ini bahaya. Undang-undang manusia. Manusia boleh buat, dia ubah. Undang-undang Tuhan tak boleh ubah. Kita lihat walaupun setengah orang menganggap bahawa sekarang ini pun dia kata undang-undang kisos dilaksanakan. Kalau bunuh balas. Tak sama dengan kisos dalam Islam. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan kamu menjatuhkan hukuman qisas bila berlaku pembunuhan. Di mana dalam undang-undang sekarang ni memanglah orang bunuh dibunuh balas. Tetapi kita tengok dalam Islam, undang-undang Islam ni dia ada waliyuddam boleh memaafkan si pembunuh kalau dia nak maafkan. Undang-undang ciptaan manusia, undang-undang sivil, waliyuddam tak ada hak. Yang ada hak mengampun ialah lembaga pengampun. Bukan waliyuddam, bukan keluarga si mati. Kalau lembaga pengampun maafkan orang ni sebagai contoh, dibebaskan, dendam waliyuddam keluarga si mati tak habis. Dia kata tak apa, kamu bebas, jumpa aku bunuh. Tapi kalau dia sendiri memaafkan, tak timbul masalah. Itu sebagai contoh perbandingan, tak sama. Apatah lagi tentang hukuman kepada orang melakukan jenayah zina umpamanya. Dan kemarin kita tengok demonstrasi sebatan syariah dengan sebatan sivil. Oh, jauh beza. Ni kemarin sebatan syariah lebih ringan, rotannya lebih kecil. Ia lebih bersifat mendidik. Tapi kita kena ingat, bila ini perintah Allah, Allah akan masukkan perasaan gerun dalam hati manusia. Manusia akan berhenti, tak berani melakukan jenayah tersebut. Sama ada jenayah mencuri, merogoh, berzina dan seumpamanya. Sebab tu zaman Rasulullah, saya dah sebut kemarin, 10 tahun di Madinah pelaksanaan syariat Islam, hanya 2 orang saja kena potong tangan, yang lain berhenti gerun daripada melakukan jenayah mencuri. Itu beza. Jadi bila kita luluskan dalam Dewan Negeri tahun 93, kita menghadapi masalah nak laksanakan kanun jenayah syariah 2 ini, di mana Perdana Menteri pada waktu itu telah menghantar surat resmi kepada Menteri Besar Kelantan beri amaran kalau Kelantan tetap nak melaksanakan hukuman hudud, kerajaan pusat akan ambil tindakan tegas. Itu halangan kita. Memang undang-undang yang kita luluskan bercanggah dengan undang-undang persekutuan. Ada orang soal dah tahu canggah, kenapa lulus? Ya, bercanggah dengan persekutuan. Tetapi selarah dengan undang-undang Tuhan punya dunia, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ikut Tuhan punya dunia. Walillahi mulkus samawati wal ard. Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dan kita telah minta kebenaran daripada kerajaan pusat, kerana pusat boleh membenarkan kerajaan negeri melaksanakan hukum hudud. Presiden PAS telah bawa private bill di parlimen minta supaya dibenarkan Kelantan melaksanakan hudud, tetapi private bill tersebut tidak dibenarkan dibincang di dalam parlimen. Tinggal kertas saja nak bincang boleh tak benar. Ini perkara yang kita hadapi. Walau bagaimanapun kita tidak berputus asa. Kita buat sambutan hududullah. Tiap-tiap tahun kerajaan peruntukkan 100,000, termasuklah hari ini. Dan kita hari ini, tahun ni
Peruntukan hanya 90,000, tapi kita buat 2 hari. Biasa kita buat sehari, 2 hari kita boleh buat. Alhamdulillah. Sekali dengan convention amar ma'ruf nahi munkar. Sempena sambutan hududullah tahun ini. Jadi kita buat, kita bagi kefahaman kepada masyarakat supaya mereka faham. Dan mulai tahun depan, bajet 2014 kerajaan peruntukkan sebanyak 1 juta sebagai prasarana pelaksanaan undang-undang hudud ataupun kanun jenayah syariah di negeri Kelantan. Untuk kita memperkasakan mahkamah syariah, semua kita guna peruntukan ini. Untuk kita beri tengok negeri-negeri yang telah laksanakan hukum hudud, kita guna peruntukan ini. Gapo dia keperluan yang perlu kita buat ke arah pelaksanaan hukum hudud, kita akan guna peruntukan ini. Kita serius. InsyaAllah akan sampai satu perikat kita akan laksana. Kerajaan pusat kalau samai kita bercara di mahkamah. Tak menai mahkamah tu, kita seruh mahkamah rakyat. Biar rakyat yang mengadili, bila rakyat beri sokongan kepada kita, insya-Allah laluan untuk kita laksanakan undang-undang ini akan terbentang di hadapan kita, insya-Allah. Yang seterusnya meluluskan dasar kebudayaan dan kesenian negeri berteraskan prinsip Islam. 1998, kesannya kerajaan negeri sendiri turut memajukan DK Barak, versi dakwah, menubuh DK halaqat dan penganjuran hiburan alternatif. Jadi kita ubah. Tok Guru minta supaya wayang kulit cara Islam. Tak main dah Raja Serama, sebab Raja Serama ni orang mana dia? Nombor kad kenalan dia berapa? Dia beranak tahun bila ni? Raja Serama. Anu merah putih. Kita tak tahu merah putih, merah hitam. Jadi Tok Guru kata buat cerita tok kenali kau. Cerita hak tu, tok janguk kau. Buat cerita anak tak dengar pok nasihat kepada anak. Tak apa nak main wayang kulit. Alhamdulillah, itu perubahan. Nak berdikir. Tak apa, tapi berdikir apa tu? Dan Tok Guru kata boleh jadi dikir-dikir ni asalnya zikir. Asalnya zikir, orang duk zikir, duk puji tu lama-lama bila manusia jauh daripada agama, dia tukar zikir kepada dikir. Zikir mana memuji Allah. Bila dikir dia ada tukar karuk, mengaruk. Nama tukar karuk dia mengaruk pasir. Bukan nama tukar karuk dah. Jadi kita ubah. Walaupun nak letak nama tukar karuk juga, tapi jangan yang disebut itu perkara mengaruk. Hak betul. Nak ewa bulan pun tak apa. Ewa bulan. Tahun pilihan raya kita pakai bulan tak apa. Macam tu. Bukan tak boleh, tak ada masalah. Jadi lah ni, dikir pun tak ada benda lucuh. Dikir nasihat. Bahkan Tok Guru minta bahagian dakwah halaqah negeri Kelantan tubuhkan pasukan dikir halaqah. Mula-mula orang terkejut. Pakai jubah, pakai serban duk berdikir. Lama-lama tak apa. Dia mula-mula masa dia dah. Mula-mula terkejut. Tok Lebah ke mana duk berdikir. Tapi rupa-rupanya Tok Imam, Tok Lebah duduk dalam halaqah ni. Mana? Rupanya suara sedap weh. Allah tok jaga dikir lain, mana dia? Jadi kita boleh ubah, alhamdulillah. Meluluskan enakmen kawalan hiburan negeri 1998 yang menguatkuasakan nilai-nilai keislaman. Justru ditegah sebarang persembahan hiburan yang berunsur syirik, lara, tahyul dan pemujaan seperti menara mokyung dan wayang kulit diubah pada versi Islam. Walaupun begitu, sebarang hiburan
atau kebudayaan yang tidak bercanggah dengan Islam adalah dibenarkan, seperti wayang kulit besi semasa yang memberi pengajaran serta bebas daripada cerita karut dan tahyul. Meluluskan dasar pelancongan negeri berprinsipkan Islam, hasilnya dilaksana bacok bandar pelancongan Islam. Mengimarah bulan Ramadan dengan program Ihya dan Bazar Ramadan serta Qaryah Ramadan. Kalau peserta daripada luar Kelantan datang ke Kelantan di bulan Ramadan, kita ada Qaryah Ramadan, Kampung Ramadan, di perkarangan Stadium Sultan Muhammad keempat. Kita buat kemah besar, kita jemput imam hafiz daripada Mesir, yang bukan saja boleh jadi imam, tapi boleh baca Al-Quran dengan tarannum, boleh berlagu, boleh ceramah. Ramai orang pergi semayang. Bahkan orang luar Kelantan pun datang. Dia kata kalau tak boleh pergi ke Mekah, kita mari semayang tarawih di Serambi Mekah pun tak apa. Alhamdulillah. Tiap-tiap tahun kita buat. Meluluskan dasar wanita, dasar belia, dan dasar keluarga mawaddah, serta dasar pencegahan gejala sosial yang memberi penekanan kepada bina insan. Meluluskan dasar perumahan berkonsepkan 3 bilik sesuai dengan kehidupan keluarga yang mengasingkan bilik ibu bapa, anak lelaki dan perempuan atau orang gaji. Jadi kerajaan negeri memperkenalkan perumahan ni di Kelantan wajib 3 bilik. 1 untuk ibu bapa, 1 untuk anak laki-laki dan 1 untuk anak perempuan. Kalau tidak, kerajaan negeri tak lulus. Sebagian projek, kalau rumah 2 bilik, kita tak lulus. Dan sekarang ni kerajaan pusat dah ikut kita dah, alhamdulillah. Ini kita buat. Cuti kerajaan negeri awal lagi cuti 2 hari seminggu. Dulu cuti 1 hari saja seminggu. Lalu kerajaan negeri memperkenalkan cuti 2 hari seminggu. Mula-mula kerajaan pusat kata tok guru ajar rakyat Kelantan bersikap pemalas. Orang kerja 6 hari seminggu, dia kerja 5 hari seminggu. Tok guru kata, kita tidak ajar rakyat Kelantan jadi malas. Dari segi masa bekerja, sama. Sebab kalau dulu balik pukul 4 petang, sekarang kita tambah 4.45 petang. Dari segi masa kerja seminggu, ataupun 6 hari di negeri lain, berbanding dengan 5 hari di negeri Kelantan, masanya sama. Mula-mula dia serang kita, kerajaan pusat. Akhir sekali dia rasa nak tiru. Lalu dia buat senggal sehari. Tok guru kata, hari Jumaat hari ilmu. Minta semua rakyat Kelantan mengaji hari Jumaat. Pagi Jumaat hadiri majlis kuliah. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun majlis kuliah agama ni berjalan di seluruh Kelantan. Pagi Jumaat, dan di Bandar Kota Baru Tok Guru sendiri menyampaikan kuliah sampai sekarang. Mulanya 9.30 sampai 10.30. Tapi Tok Guru tambah lagi, bermula dengan 8.30. 2 orang tenaga pengkuliah. 8.30 hingga 9.15, 9 suku. Dan sesi yang kedua Tok Guru pukul 9.30 hingga 10.30. Hari Jumaat hari ilmu. Hari Sabtu Tok Guru kata hari bersama keluarga. Kita nak balik rumah keluarga, rumah mertua, ziarah keluarga hari Sabtu. Kalau tidak hari Jumaat, saya nak semaya Jumaat pun masa itulah. Nak mengaji pun hari itulah. Nak ziarah keluarga pun hari itulah. Jadi bila kerajaan pusat tengok dia rasa baik, dia pun tiru. Dia buat 2 minggu sekali. 2 minggu sekali cuti
2 hari seminggu. Jadi selang-seli. Bila dia buat selang-seli, pegawai tukar hari. Pergi nak masuk pejabat, pintu pagar terkunci. Rupanya minggu depan hak cuti, bukan minggu depan hak kerja, minggu ni cuti. Akhir sekali dia tiru. Pakai 2 hari juga seminggu. Selama mana tuan-tuan? Dia tiru kita sepenggal 5 tahun. 5 tahun kita buat baru dia tiru. Maknanya kita kerajaan Kelantan ni cerdik daripada kerajaan pusat 5 tahun cerdik kita. Itu bahasa lembut, kalau bahasa kasar 5 tahun bodoh dia pada kita. Itu kasar sikitlah. Tapi tak cerdik tu bodoh tak? Alhamdulillah. Tak apa, tirulah. Benda baik, tak ada masalah. Dan kita gunakan, kita bagi pinjaman tanpa interest, tanpa riba kepada kaki tangan kerajaan. Termasuk kepada wakil rakyat. Dan kaki tangan kerajaan. Pinjaman kenderaan. Pinjam 80,000, bayar 80,000, tak ambil untung walaupun 1 sen. Pinjaman perumahan. Kerajaan bagi pinjam 200,000, bayar juga 200,000. Bayar sebulan-sebulan 700, gitulah tengok. Dalam tempoh 23 tahun adalah apa nama ni syarat-syarat dia. Tapi kerajaan tak ambil untung walaupun 1 sen. Pegawai keuangan tanya Tok Guru, kalau kita buat macam ni, kerajaan boleh apa? Tak ada untung langsung. Tok Guru kata boleh pahala. Boleh pahala. Pitih Tok Guru kata orang boleh guna atas dunia, pahala orang guna di akhirat. Jadi kena kira juga akhirat, jangan kira dunia saja. Sebabnya depan kita tu akhirat. Ada orang dia fikir dunia. Tuan sebut ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka hanya mengetahui perkara yang zahir daripada kehidupan dunia semata-mata. Akhirat mereka lalai daripada akhirat. Jangan kita ni dekat dengan akhirat banding dengan dunia ni. Cuba tanya umur kita masing-masing. Berapa? Kalau umur kita 50 tahun. Agak-agak boleh hidup dah 50 tahun lagi. Agak dulu. Hak tu temu kita tak tahu. Tapi Nabi sebut a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur aku ni ghalib dia 60 tahun 70 tahun. Oh ghalib. Tu ghalib. Kadang-kadang tak ada 60 pun. Jadi orang dah bercakap duk royak benda hak lambat. Tidak lambat. Akhirat ni kalau mati hari ni. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa dia mati telah berlakulah kiamat untuk diri dia. Walaupun kiamat dunia tak lagi, kiamat dah untuk diri kita bila kita mati. Jadi masa depan kita tu untuk kita duduk atas dunia ni tidak lama. Jadi kita kena fikir akhirat. Alhamdulillah kerajaan negeri bagi pinjaman tanpa riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Taala menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Memperuntukkan pembiayaan program Bina Insan kepada setiap adun, penyelia dun bagi meningkatkan kefahaman hidup beragama. Kita bagi peruntukan untuk Bina Insan. Bina Insan ni bina manusia. Jangan kita betul bina bangunan saja, manusia ni mesti dibina. Dibina dengan binaan Islam. Dicelup dengan celupan Islam, sibghatallah, celupan Allah. Sebab kalau kita tak pentingkan pembinaan insan, kita tengok sekarang ni. Jenayah ni sebenarnya bukan dilakukan oleh orang bodoh, orang cerdik. Dia boleh rampok bank, dia cerdik. Tapi kerana tak ada agama. Dia bukan bodoh. Ni orang boleh buat duit palsu. Ni orang cerdik. Duit dia boleh buat duit. Duit palsu tu duit Amerika, bukan duit Malaysia, duit Amerika. Dolar Amerika dia boleh palsukan lagi. Dia ni cerdik. Tapi tak ada agama. Jadi kita nak cerdik yang ada agama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang mencipta.
segala sesuatu. Ngaji kerana Allah. Memasang kalimah suci, wirid subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar di tepi jalan utama sebagai mendidik jiwa pemandu kepada mengingati kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan program berkala bina negara kepada pelajar sekolah YIK. Merencana program pertanian dengan konsep bertani suatu ibadah. Mempertingkatkan program berkebajikan dan memenuhi asas cakna rakyat, terutama golongan miskin dan dhaif, seperti skem rumah duafa, bantuan armalah, beras al-it'am, ladang rakyat dan seumpamanya. Jadi kita bagi rumah duafa. Rumah duafa ni rumah orang yang dhaif, orang yang lemah, orang yang miskin. Kerajaan bagi sebuah rumah. Kerajaan buat. Tapi kita tak banyaklah boleh buat sebab kekangan keuangan. Walaupun begitu, kita bagi tiap-tiap dong satu setahun. Tak apa, kita tak boleh buat semua pun. Kita tidak tinggal semua. Macam hudud tadi lah. Kalau tak boleh sana pun, kita boleh lulus. Ma la yudraku kullu, la yudraku jullu. Benda yang kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Oleh kerana kekangan keuangan, kita buat sikit tak. Majlis agama ada peruntukan dia juga. Bagi rumah orang miskin. Jadi melalui majlis agama Islam pun ada, melalui kerajaan negeri pun ada. Kita kena pasti kita buat siapa siap rumah ni kita serah pada dia. Dan kita buat ladang rakyat. Kita bagi dividen. Kita masukkan nama orang miskin dalam ladang rakyat. Kemudian dia tak perlu pergi ke ladang, dia dapat dividen RM200 sebulan. Dan kita minta supaya peserta rakyat ni mengaji sekali sebulan, wajib mengaji. Kita hantar ustaz mengaji. Dia buat kerja lain lah. Tapi duit 200 sebulan dia dapat. Sampai sekarang kita buat, alhamdulillah. Beras al-it'am. Ini untuk orang miskin, kita bagi beras tiap-tiap bulan. 10 kilo sebulan bagi percuma. Waktu bagi tu kita bagi kuliah agama lah. Bagi kepahaman. Jangan dah miskin agama miskin. Harta benda miskin, semua miskin. Melaksanakan program merakyatkan ekonomi melalui ladang rakyat. Ni dah sebut dah. Jadi banyak lagi benda yang kita buat di negeri Kelantan, tetapi oleh kerana kesuntukan masa, itulah di antara perkara-perkara amar ma'ruf dan nahi munkar yang kita telah laksanakan di negeri Kelantan. Banyak kita ada buku 100 perubahan yang kita buat. Boleh ambil dengan urustia penerangan. Banyak. Ini saya cerita sepintas lalu. Program amar ma'ruf nahi munkar yang kita lakukan di negeri Kelantan. Halangan memang banyak. Saya nak cerita satu halangan. Bila penguat kuasa, kita buat undang-undang kepada peniaga-peniaga, syarat dalam lesen tu dia mesti tutup aurat. Kalau tak tutup aurat, kita boleh compoundkan dia, atau kita boleh tarik lesen. Dia tak boleh jual. Bila penguat kuasa pergi, pernah berlaku tokel dengan koli ni berebut kain kelubung, berebut. Tokel nak tudung kepala dia, koli nak tudung kepala dia, takut kena samai. Ada juga cerita berebut kain kelubung. Dan kita pernah disamai di mahkamah dalam kes Abdullah Fatu. Tapi kita selesai dua mahkamah. Jadi mana halangan tu ada. Samai orang tak setuju dia samai. Tapi kita tetap melaksanakan kerja-kerja ini kerana ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan teruskan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kerajaan kita terus diberi kekuatan untuk kita melaksanakan fungsi amar ma'ruf nahi munkar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Begitulah tadi pembentangan kertas kerja yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Nasruddin bin Haji Daud mengurusi Jawatan Kuasa Pembangunan Islam, Dakwah, Penerangan dan Hubungan Seranta Negeri Kelantan. Pihak majlis mengucapkan jutaan terima kasih di atas pembentangan Yang Berhormat Datuk sekejap tadi. Muslimin muslimat hadirat yang dikasihi Allah SWT sekalian, dari pembentangan tadi kita dapat tahu bahawa telah banyak usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan negeri Kelantan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita harap supaya usaha ini akan berterusan dan mudah-mudahan kerajaan negeri Kelantan akan menjadi contoh tauladan kepada negeri-negeri lain, insya-Allah.